KPM. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Okey, saya nak beritahu kepada anda hari ini kes harian COVID-19 adalah 7,654. Yang mana ini merupakan satu angka yang saya rasa semua agak terkejut. Tetapi jangan risau. Ingat, kita kena sentiasa patuh dengan SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka. Dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada calon-calon SPM 2021. Siapa yang mengambil subjek produksi multimedia? Cuba tengok sikit, angkat tangan. Anda cukup beruntung kerana hari ini ada seorang guru yang akan mengajar kita. Dia dah bersiap-siap kat luar sana, dia tak sabar-sabar dah nak masuk ni. Okey, bawa tenang cikgu. Jom kita tengok dulu profil guru hari ini. Let's go. Cuba dulu, jangan berputus asa. Itu dia kata-kata hikmat daripada cikgu kita. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu Hambali, sihat cikgu? Sihat, Akmal. Ya, okey, baik. Bagi subjek produksi multimedia cikgu kan. Ya, hari ini sebenarnya cikgu kita nak belajar apa sebenarnya? Dalam bab apa? Kita nak belajar topik ilustrasi grafik vektor, Akmal. Okey, baik. Yang mana ini satu subjek yang cukup interesting sebenarnya cikgu kan? Ya, betul. Yang mengambil subjek ini, kalau nak tahu apa lagi yang cikgu nak kongsikan, kena nantikan dululah kan. Sekejap lagi lah. Okey, tapi macam biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, kita nak lakukan sanitasi, kita boleh ke sini dulu boleh? Boleh. Jom cikgu. Okey, baik. Di atas meja ni kita ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Pelan-pelan cikgu, nanti dia sikit je. Tak nampak pun cikgu tak pakai pun. Ada. Okey. Dan diikuti dengan saya pula. Baik, insya-Allah. Jom kita doakanlah cikgu Malaysia agar cepat-cepatlah bebas daripada wabak COVID-19 kan. Betul, Akmal. Mungkin hari ni 7,000, atau besok 1,000 ke atau satu angka ke, insya-Allah kita doakan sama-sama lah rakyat Malaysia. Malaysia. Nak balik kampung. Ya, saya pun cikgu. Okey, kita dah tahu dah subjek dan gurunya, dan kita nak tahu sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Sihat? On lah, Mike. Sihat. Alhamdulillah. Okey, baik, ini dia pelajar-pelajar kita daripada mana ni cikgu? SMK Dato' On Kuala Lumpur. Okey. Kita boleh nak perkenalkan dulu satu demi satu, bagi tahu nama dan juga cita-cita anda. Bermula daripada abang kita tu. Yang pertama tu nama dia Alif Syahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Syahmi bin Umar. Cita-cita saya menjadi mobile app developer. Mungkin akan bekerja di Apple ataupun Google satu hari nanti. Amin. InsyaAllah, amin. Okey, seterusnya Izzah. Selamat petang. Nama saya Nurul Izzah Sofia binti Nur Effendi. Boleh panggil Izzah. Okey. Cita-cita saya nak jadi video editor. Wah, video editor terbaiklah Izzah. Okey, mantap. Okey, seterusnya Sylvia, betul ke saya sebut? Sylvia. Okey, perkenalkan diri. Selamat sejahtera. Nama saya Sylvia Syarafwana binti Abdul Ramsa. Cita-cita saya ingin menjadi juru animasi. Jadi apa? Juru animasi. Juru animasi. InsyaAllah akan bekerja di Les Kopak nanti satu hari nanti. InsyaAllah. Okey, seterusnya Brother John. Selamat petang. Nama saya John Peter Thomas. Dari SMK Dato' On. Okey. Cita-cita saya menjadi polis. Polis. Cita-cita dia masih sama lagi dengan sebelum ni, cikgu. Bagus. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata bulat ni. Annyeonghaseyo. Fitriana. Okey, baik, seterusnya abang kita yang dia ada sangkut baju kat belakang tu.
Siapa nama? Nama saya Huh? Oh, okay. Yeah, she's back. Alright. Yep. Aha. Okay. Okey, tak apa cikgu. Nanti kita akan bersama dengan dia. Mungkin ada masalah teknikal. Okey, seterusnya. William. Betul ke William? Betul. Okey, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya William dari SMK Dato' On. Alright. Cita-cita saya menjadi programmer. Wah, terbaiklah William. Okey, itu dia pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On Kuala Lumpur, cikgu. Betul. Ya, yang mengambil subjek produksi multimedia. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan kita punya kelas kita dalam Sukses SBM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya berminat mempelajari bab ilustrasi grafik vektor ini kerana saya dapat mempelajari cara melukis grafik vektor dengan betul dan lebih kreatif. Selain itu, presien yang digunakan juga sesuai untuk para pelajar. Hal ini demikian kerana tool-tool dan fitur-fitur yang terdapat dalam presien tersebut mudah diguna dan difahami. Justeru, saya dapat memantapkan kemahiran dalam melukis grafik vektor serta penggunaan presien tersebut. Saya suka dengan topik animografi ni sebab kita sebagai murid, kita dapat menunjukkan kreativiti sendiri dalam menghasilkan suatu lakaran. Contohnya macam lakaran poster, lakaran muka depan majalah dan sebagainya. Selain itu, elemen grafik ini juga kita boleh menghasilkan sesuatu logo ataupun butang-butang ke navigasi seterusnya dengan image grafik yang lebih menarik. Dan kita juga boleh menyampaikan suatu maklumat dengan lebih mudah dan secara menarik. Saya suka belajar topik ilustrasi grafik vektor kerana topik itu adalah lebih menarik. Saya suka mereka bentuk dan menyunting image-image. Saya berminat memberi efek pada image-image dengan variasi color balance dan lain-lain dapat memberi efek yang lebih menarik. Saya menyukai topik ilustrasi grafik vektor kerana ianya sangat menarik kerana daripada gambar realiti, gambar yang sebenar boleh ditukarkan kepada satu lukisan yang terperinci dan ianya tidak memerlukan memori yang banyak. Dan apabila image vektor ini dibesarkan, kualitinya tidak akan terjejas seperti image raster. Dan image vektor ini senang disunting. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek produksi multimedia. Baik, tadi Cikgu Hambali ada menyebutkan hari ini bab yang kita nak belajar adalah ilustrasi grafik vektor. Betul Cikgu? Betul Akmal. Alright, jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid yang berada di rumah dan murid-murid yang berada di studio ni. Yang bersama kita lah Google Meet hari ni. Okey. Topik kita ini tajuk dia produksi multimedia. Bahagian modul elemen grafik. Itu topik 3.2 ilustrasi grafik vektor. Okey. So apa yang kita tengok gambar kat depan ni yang ada dekat skrin ni, sebahagian dia adalah contoh ilustrasi grafik vektor. Contohnya gambar bangunan ni dia dihasilkan menggunakan precision grafik. Okey, kita pergi pada standard pembelajaran untuk ilustrasi grafik vektor. Okey, yang pertama menjelaskan keperluan ilustrasi dalam penyediaan bahan produksi multimedia. Yang kedua, memilih mak warna, resolusi dan saiz grafik image dalam precision grafik vektor. Okey, yang ketiga, mengenal pasti fungsi alat dan vektor dan filter asal precision grafik vektor. Okey, yang keempat, menunjuk cara menyisip image ke dalam precision grafik vektor. Okey. Yang kelima, kita akan melakat image vektor
menggunakan teknik suruhan imej dengan alat dan fitur yang sesuai. Okey. Yang keenam, membina objek dan teks dengan menggunakan alat dan fitur yang sesuai. Okey. Yang ketujuh, membina dan membanding beza hasil objek menggunakan fitur gabungan. Okay. Ini adalah sebahagian daripada standard pembelajaran yang kita akan belajar hari ini. Alright. Okay. Sekarang ni kita nampak ada 3 imej. 3 imej ni yang dihasilkan oleh murid-murid saya lah. Okey. Okey, yang murid-murid saya dia ada kat dalam ni, Ali Syami dengan Sylvia. Ini hasil kerja dia orang pada masa tahun 2020, masa tingkatan 4. Wow. Okey. Kalau kita tanya apakah kegunaan grafik vektor? Okey, saya tanya pada murid. Siapa nak jawab kat sini? Ya, apakah kegunaan grafik vektor? William, boleh jawab William? Boleh. Kegunaan dia untuk menjadikan logo dan latar belakang animasi 2D. Okey. Sylvia, boleh jawab Sylvia? Boleh cikgu. Silakan. Kegunaan dia untuk jadi label produk, kulit buku dan poster. Okey. So, jadi kegunaan dia nak buat logo, buat butang menu, latar belakang animasi 2D, okey. Label produk, poster, infografik dan kulit buku. Okey. Yang ini murid-murid akan belajar menghasilkanlah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang pertama, iaitu keperluan ilustrasi dalam penyediaan bahan produksi multimedia. Kenapa kita perlu buat ilustrasi ni? Okey. Yang pertama, menterjemahkan idea melalui ilustrasi kepada pengguna. Kalau kita buat poster infografik, so kita boleh bagi tahu apa idea-idea yang kita nak ceritakan. Contohnya, cara menangani COVID-19. Okay. Yang kedua, memberi gambaran ringkas kepada pengguna berkenaan kandungan produk. So, kalau kita tengok contoh produk susu, dia dah gambar susu kat dalam tu, kita dah tengok ada gambar susu dengan lembu. Ya. Susu gambar daripada ladang, lembu. Gambar ladang. So kita tahu tu gambar susu. So pengguna tengok ada ini susu ni dah datang daripada lembu, daripada ladang. Okey. Yang ketiga, memperkenalkan produk kepada pengguna dari segi reka bentuk dan pembungkusan. So macam tadilah saya cerita tadi. Okey, sama juga. Okey, menarik minat dan perhatian pengguna tentang produk yang akan dibangunkan. Okey, kalau berkaitan dengan produk, contohnya latar belakang dia. So, kalau dia menarik, dia akan menarik pengguna untuk melihat produk tersebut. Dan seterusnya membeli, cikgu. Ya, betul. Ya. Okey. Seterusnya, memilih mod warna, resolusi dan saiz imej dalam perisian grafik vektor. Okey. So, kita ada 2 jenis. Satu ada paparan skrin. Okey. Ini paparan skrin. Contohnya dalam komputer. Ini untuk cetakan. So, dalam banyak-banyak kita nak menghasilkan produk untuk paparan skrin ataupun cetakan, kita ada tetapan dia. Macam mana kita nak buat tetapan dia. Murid boleh bantu saya tak? Boleh bagi tahu tak? John, boleh bagi tahu John? John? Boleh cikgu, boleh. Paparan skrin John, apa dia tetapan dia? Mode warna dia RGB. Okey. Saiz 72 ppi. Okey. Sorry. Resolusi itu 72 ppi. Okey. Dan saiz 1280 times 800. Okey. Izzah, boleh bagi tahu tak untuk cetakan? Boleh. Okey. Silakan. Untuk warna CMYK. Okey. Resolusi 300 ppi. Okey. Saiz 18 in dengan 24 in. Okey. So ni paparan skrin. Paparan skrin ni kita guna saiz dia kita guna pixel. Okey, sebab dia untuk paparan skrin. Contohlah tutup. Okey. Kemudian untuk cetakan kita guna saiz inci. Untuk saiz inci. Okey. So untuk murid-murid di rumah tu masih ingat apakah itu RGB? Murid-murid kat rumah tahu? Ingat tak? Kalau tahu angguk. Okay. Kalau kat rumah tu tahu?
RGB. Dua angguk cikgu. CYMK apa dia? Tahu tak? Dua angguk cikgu saya nampak. Okey, RGB tu red, green, blue. Okey, CYMK cyan, magenta, yellow dengan black. Okey. Next. Yang ketiga, fungsi alat dan fitur asas dalam pelisian grafik. Kat depan ni ada gambar-gambar. Tool yang digunakan dalam pelisian grafik. Okey. So saya nak minta murid saya lagi bagi tahu apa tool yang digunakan, nama tool kat depan ni. Kita minta Fitriana, boleh ke? Fitriana. Boleh. Alright. Silakan. Yang first tu pointer. Okey. Pointer, betul tak? Dah keluar. Balik. Laju sangat. Ke depan juga. Okey. Yang pertama pointer. Okey. Yang kedua? Yang kedua subselect. Select. Okey. Lagi boleh tahu lagi? Ketiga. Yang ketiga rectangle tool. Okey. Siapa lagi boleh jawab? Siapa boleh sambung? Okey, John angkat tangan. Oval tool cikgu. Oval tool. Mana satu John oval tool? Nombor 4. Yang keempat. Okey. Yang bentuk bulat tu. Yang keempat tu oval tool. Ya. Okey, yang bawah tu? Yang bawah tu line tool. Okey. Line tool. Okey, betul. Okey. Baik. Lagi? Yang lagi itu ke atas itu polygon tool. Polygon tool. Okey. Okey, seorang lagi? Okey, next. Siapa boleh tolong? Alif Syami. Alif. Okey, silakan. Bawah polygon tool tu text tool. Text tool. Bawah dia pen tool. Bawah dia lagi Bezigon tool. Bawah dia lagi pencil tool. Okey, pencil tool. Bawah lagi ada tak? Bawah lagi apa? Okey. Bawah lagi tak ada. Okey, bagus. Tak ada. Okey. Terima kasih, Lip. Okey, so pointer memilih dan menggerakkan objek, dia punya fungsi dia. Okey. Subselect mengaktifkan titik vektor objek. Rectangle tu melukis bentuk segi empat. Oval tu melukis bentuk bulat dan bujur. Line tu melukis garisan lurus sahaja. Polygon tu melukis bentuk poligon dan bintang. Text tu membina teks pada ruang kerja. Pen tu melukis garisan dan lengkuk. Bezigon tu melukis bentuk menggunakan garisan lurus. Pencil tu melukis garisan yang gaya bebas. So tool tu ni dia akan digunakan untuk menyuris image dalam lakaran nanti. Okey. Kita pergi topik seterusnya. Okey. Mengisi imej ke dalam perisian grafik vektor. So, dekat sini murid-murid akan belajar macam mana nak mengisi imej ke dalam perisian grafik vektor. Okey. Boleh murid baca tak langkah kerja mengisi imej? Izzah? Boleh baca? Kejap. Langkah kerja mengisi imej. Yang pertama, klik menu, file, pilih import. Yang kedua, tertingkap import dokumen akan dipaparkan. Yang ketiga, pilih file imej berformat JPEG atau PNG dari file sumber. Yang keempat, klik butang open. Yang kelima, letakkan file imej pada ruang kerja. Yang keenam, ubah saiz dan kedudukan mengikut kesesuaian. Okey, terima kasih Izzah. Okey, murid-murid akan buat aktiviti ni dekat komputer di sekolah, disediakan komputer, so murid-murid akan masuk dalam makmal dia, dia akan buat aktiviti. So, selain pada menyisik, dia akan belajar. Selepas menyisik, dia akan belajar menggunakan tool tu untuk melukis bentuk-bentuk lain lah, Akmal. Contoh bentuk bulat, gabung bentuk macam-macam bulat. Macam-macam lagi lah kan? Ya. Okey, baik. Okey. Seterusnya. So, kemudian topik seterusnya, melakar imej vektor menggunakan teknik surihan imej. So, daripada grafik tersebut, murid-murid akan gunakan tool yang tersenarai kat bawah ni untuk melakarkan grafik imej vektor. Okey.
Kemudian dia akan mewarnakan seperti imej yang sebelum ni. Okey. So antara tool yang digunakan adalah pen tool, okey. Kemudian oval tool. Yang ketiga pencil tool. Ada tool lain lagi tak, murid-murid? Bezigan. Ada. Apa dia? Alif. Bezigon tool. Okey. Subselect tool. Okey. Line tool. Line tool. Okey, pandai. Terima kasih Alif. Terima kasih Lik. Bezigon tool. Okey, subselect tool. Okey. Line tool. Line tool. Rectangle tool boleh guna tak? Boleh ke tak boleh? Boleh tak murid-murid? Boleh cikgu. Okey, boleh. Okey. Yang keenam, membina objek dan teks menggunakan alat dan fitur yang sesuai. Okey, alat dan fitur yang sesuai untuk membina objek. Yang kita nampak kat depan ni, kat dalam skrin ni adalah logo syarikat. Logo syarikat, contohnya syarikat perkapalan maju selamanya Malaysia. Okey, ni budak ni, murid-murid ni dia belajar kat sekolah, dia buat logo ni. Untuk kita kata menguasai kerja, langkah kerja menghasilkan logo. Okey. Okey. Murid-murid, apa dia, boleh cerita tak tool yang digunakan untuk melakarkan objek ni, untuk menghasilkan objek ni? Logo syarikat tu cikgu Ya. Ya. Ada sesiapa boleh menerangkan? Cikgu nak William jawab, William. Will I am. Boleh. Silakan. Yang first tu dia guna rectangle tool untuk melukis bentuk serombong dan badan kapal. Okey, bagus. Lagi dia guna oval tool untuk melukis bentuk bulat luar kapal. Okey, bagus. Ada lagi, William? Ada lagi satu line tool untuk lukis garisan pada atas tapak kapal. Okey, bagus. Okey, siapa lagi boleh bagi jawapan? Selvia boleh bagi jawapan, Selvia? Okey, Okey. Yang keempat, bezigon tool. Okey. Lukis garisan pada atas tapak kapal. Okey. Ada lagi? Yang kelima, swatches color. Okey. Untuk buat apa? Okey, untuk mewarna. Okey, kita tengok. So, betul semua. Okey. Okey, 6 jenis tu. Ni dah ulang kaji ni. Saya dah bagi tahu ulang kaji. Okey, ni logo ni apa dia nak buat? Tu yang dipakai kan? Ya. Okey, nak buat serombong kapal guna rectangle tu. Okey, kemudian oval tu melukis bentuk bulat. Okey, luar kapal ni bentuk bulat. Okey, line tu nak buat garisan atas kapal ni. Line tu ni. Okey, kemudian bezigon tu untuk buat bentuk lukis tapak. Okey, bezigon tu ni akan buat kapal bentuk kat bawah ni. Okey. Kemudian swatches color nak letakkan warna hitam kat dalam ni. Kemudian teks tu untuk buat syarikat perkapalan maju selamanya. Okey. Itu dia, cikgu. Okey. Kemudian kita masuk topik ke-6, membina objek dan teks menggunakan alat dan fitur yang sesuai. Masih lagi topik 6. Okey. Saya nak Alish Sami baca langkah kerja. Langkah membina teks pada bulatan. Yang pertama, klik bulatan. Yang kedua, dari dalam. Yang kedua, klik menu teks, pilih add text to path. Yang ketiga, tetapkan jenis font dan size teks. Keempat, typekan syarikat perkapalan maju selamanya. Yang kelima, tekan enter pada papan kekunci. Yang keenam, typekan Malaysia. Okey, terima kasih Alif. So, ni langkah kerja untuk menghasilkan teks pada logo. So, murid-murid mesti ingat langkah kerja ni. Kenapa? Langkah kerja ni dia akan ditanya dalam peperiksaan. So, dia, cikgu, kena hafal langkah kerja ni. Kalau tak boleh hafal, dia kena ulang langkah kerja ni buat hingga dia ingat, Akmal. Memang kena hafal juga, cikgu. Ya, kena hafal untuk menjawab soalan. Kena repeat balik. Murid-murid kat rumah pun boleh hafal lah.
Okey, langkah-langkah kerja ni. Okey, baik cikgu. Untuk kita nak pergi ke seterusnya, kita berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh Akmal. Okey, sementara saya pasti hari yang nak menghafal tu. Jangan ke mana, selepas kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hambali kita dalam subjek produksi multimedia, Cikgu. Tadi kita dah tahu dah kan beberapa tools apa yang nak kena pakai untuk sesetengah lukisan. Dan nak kena hafal. Yang ini apa pula, Cikgu? Okey, baik. Murid-murid kat rumah tu tahu tak apa ni? Apa bentuk dia ni? Okey. Yang ketujuh ni menghasilkan objek menggunakan fitur gabungan. So, kita gunakan fitur gabungan ni untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk kita gabung. Okey. So, ada nama fitur tersebut. Okey. Saya nak tanya murid saya lah. Silakan, Cikgu. Okey, fitur yang pertama yang kat atas ni. Okey. Siapa boleh jawab? Kita minta ni boleh, Cikgu? Yang minat Korea. Iza. Okey, Iza. Yang pertama, Iza. Iza. Yang pertama, penolakan subtract. Yang ni okey, ni penolakan subtract. Okey. Betul ke, Cikgu? Okey, kita tengok Okey, betul, penolakan. Rasa. Ya, Iza, rasa. Okey, penolakan ni maksudnya kita tebuk. Kita tebuk objek tersebut. Okey, ataupun kalau dua objek dia potong separuh objek tu. Okey. Yang ketiga? Okey. Yang ketiga, siapa lagi minat Korea? Baik, mengaku cepat. Jom, boleh jawab, Jom. Oh, John minat Korea juga. Silakan, John. John tak. John tak minat. Dia minat Tamil ni. Silakan. Yang nombor 3 tu pembahagian, divide. Okey, pembahagian ataupun divide. So, objek yang digabungkan tadi, bila kita gunakan menu dalam perisian grafik, dia akan divide satu-satu bentuk ni. So, kita boleh gunalah bentuk mana yang kita nak buat. Okey, kita akan pilih kat sini. Okey, seterusnya, fitur gabungan seterusnya. Ni Fitriana, boleh Fitriana? Fitriana. Cincah. Fitriana. Dengar ke Fitriana? Yang ni Fitriana. Fitriana. Oh, nampak dia terputus talian di situ. Okey, kita terima panggilan yang seterusnya. Macam radio pula. Okey. Sylvia. 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 Persilangan. Okey, persilangan. Maknanya objek-objek yang objek asal ni kat mana dia bersilang di antara tiga-tiga ni tempat yang bersilang. Okey? Persilangan. Okey. Yang keempat? Alif. Pencantuman. Pencantuman. Atau bahasa Inggeris dia union. Okey, pencantuman. Okey. So objek tu dia gabung semua, jadilah gabungan objek union. Okey. Yang terakhir? Okey. Siapa belum jawab lagi tadi? Saya rasa Fitriana, betul ke? Fitriana. Fitriana? Cincah. Yang bawa objek asal ni sini. Ataupun dalam bahasa Inggeris in. Yang hujung. Hujung sekali, kita dah sampai hujung dah. Dah ke habis dah. Potongan. Apa dia? Pemotongan. Apa dia sebut tadi? Pemotongan. Pemotongan ataupun kruk. Okey. Omo. So, ini fitur-fitur gabungan yang digunakan bila nak menghasilkan objek dalam perisian grafik vektor. Okey. So, kita pergi seterusnya ialah format kertas SPN. Kod dia 7403 produksi multimedia. Okey, dalam kertas SPN produksi multimedia untuk KSSM tahun 2021, dia ada dua bahagian. Okey? Iaitu
bahagian A dia ada 60 markah. Okey. Satu soalan minimum dia sama ada 1 markah ataupun 5 markah. Okey, maksimum dia 5 markah. Konstruk yang ditanya adalah berkaitan dengan fakta, urutan langkah kerja, pengelasan, kriteria dan ada lagi. Okey. Hari ini saya tak banyak, saya ambil 4 saja. Baik. Okey, kemudian bahagian B 40 markah. Okey. Satu soalan 10 markah. Konstruk yang ditanya adalah berkaitan dengan memahami ataupun mengaplikasi dan menganalisis. Okey, hari ini bahagian B saya tak pergi banyak, saya ambil pada aplikasi saja. Mengaplikasi ya. Okey. Okey. So untuk bahagian A kita tengok soalan berkaitan dengan fakta, urutan langkah kerja dengan pengelasan. Okey. Kita tengok soalan contoh. Okey ya. Berikut adalah nama tool dalam Macromedia Freehand. Okey, ini adalah perisian grafik. Okey, ada nama dia. Pointer, oval tool, rectangle tool, polygon tool, select tool, pencil tool. Padankan, okey, maknanya padankan nama dan fungsi. Okey. Tu pada ruang jawapan. So kita ambil tool yang ada kat sini, senarai ni, masuk kat dalam ni. Okey. So fungsi tu melukis bentuk segi empat, mengaktifkan titik vektor pada objek, melukis kegarisan secara bebas. Okey. Siapa nak jawab ni? Kita minta ni dulu. Opa William. William. Opa William. Ya. Boleh ke? Boleh. Yang jawapan soalan satu ialah rectangle tool. Rectangle tool. Okey, yang kedua? Yang kedua tu subselect tool. Okey. 3? Pencil tool. Pencil tool. Kita tengok jawapan dia betul tak? Oh, tiga-tiga dia jawab semua sekali cikgu Tak apa, boleh. Sebab itulah dia nama dia Opa William. Ya. Okey, so rectangle tool betul. Yang kedua subselect tool. Okey, yang ketiga pencil tool. Okey? So satu markah, satu jawapan, satu markah. So kalau dia betul semua, okey, dia dapat 3 markah. Okey, satu. So dia dapat 3 markah kat sini. Alright. Okey. Soalan contoh berikutnya. Berikut adalah senarai tetapan untuk paparan dan cetakan yang digunakan dalam perisian grafik vektor. So, kita ada tetapan 72 ppi, 300 ppi, 3 kaki darat 5 kaki, CMYK, RGB 900, darat 1500 piksel. Okey, kategorikan. Mana kategorikan tetapan? Maknanya kalau kategori tetapan ni, dia kena susung ikut kat mana paparan, kat mana cetakan. Kalau kategorikan. Okey? Berikut mengikut paparan dan cetakan yang betul pada ruang jawapan. Okey. Paparan, cetakan. So dia pilih jawapan kat sini, mana satu untuk paparan, mana satu untuk cetakan. Okey. Kita minta. Aku nak pilih siapa pula ni? Saya nak pilih Jenny Izzah. Jenny Izzah. Okey, silakan Izzah. Okey. Bagi tahu untuk jawapan paparan saja Izzah. Untuk paparan? Ya. Mode warna dia RGB. Okey, RGB. Resolusi 72 ppi. Okey. Ada lagi Izzah? Yang last tu 900 darat 1500 piksel. So dia bagi 3 jawapan. Okey. RGB dengan saiz sekali. Okey. So kalau dia jawab lebih pun tidak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau jawapan dia betul semua. Tapi kalau dia jawab semua ni antara satu salah, dia akan tak salah jugaklah. Okey. Okey. Kita tengoklah macam mana nanti. Okey. Okey, seorang lagi. Opa Alif. Okey, Alif. Untuk cetakan Alif. Mode warna CMYK. CMYK. Resolusi 300 ppi. Okey. Saiz 3 kaki darat 5 kaki. Okey, 3 kaki darat 5 kaki. Sebab dia guna untuk cetakan. Okey. Okay. So
So kalau isi semua betul, 1 markah. Satu jawapan, 1 markah. Okey. So dia akan dapat 4 markah. Okey. Soalan seterusnya. Okay. Soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 tadi Akmal. Soalan dia jawapan yang diberi. Maknanya jawapan tu ada dekat soalan tu. Maknanya dalam kertas soalan dia ada jawapan. So murid hanya jawab balik menggunakan jawapan yang diberi itu. Okey, soalan yang ketiga, urutan. Urutan langkah kerja. Contoh soalan. Soalan contoh. Rajah 1 menunjukkan tag yang telah dibina pada logo menggunakan Macromedia Freehand. Teks yang telah dibina. Okey. Ni teks ni. Syarikat Perkapalan Maju ni. Okey. Okey. So, A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan yang betul. So, penyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan langkah kerja yang betul. Ini dia randomly, maknanya susun. Kita kena susun balik. Dia kena dengan susun langkah balik. yang betul. So, susung langkah kerja. Susung langkah kerja. Membina tag dengan menulis. Dia tulis dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. So langkah 1 apa? Langkah 2 apa? Langkah 3 apa? Langkah 4 apa? Langkah 5 apa? Okey. Baik. Kita nak minta siapa yang jawab, cikgu? Siapa nak jawab yang ni? Kita minta ni. Banyak sangat dia tampal poster anime kat belakang dia tu. Saya nampak je tadi. Fitriana. Ya. Okey. Apa Boleh jawab jawapan dia? soalan ini? Langkah 1 B. Okey. Langkah 2 E. Langkah 3 D. Okey. Langkah 4 A. 5 C. 5 C. Okey. B, kelip bulatan yang kedua dari dalam. E, kelip menu teks dan pilih atas tupas. Okey. D, tetapkan jenis font dan saiz tag. A, taikkan Syarikat Perkapalan Maju. C, tekan enter dan taikkan Malaysia. Okey, yang lain setuju ke jawapan ni? Murid-murid kat rumah ke? Kalau setuju, anggut. Tak setuju, giling. Ada nak tanya? Kalau yang langkah 1 buat C tak boleh ke? Kalau kita buat langkah 1 C kat depan, macam mana kita tiba-tiba terus tekan enter dan tarik Malaysia? Logik tak? Okey. Kalau kita tengok tekan enter maknanya salah lah. Maknanya dia mesti gunakan filter mana yang kita nak guna untuk taikkan teks tersebut. Okey, Alif? Okey. Tiba-tiba terus tekan enter. So, kalau kita nak letakkan dekat sini, sebelum ni dia ada bulatan kat dalam ni Akmal. Okey. So, dia kena ambil filter attach tupas tu, kena klik kat dalam tu baru boleh tarik. So maknanya kalau Alif kata mula dengan C, tak dapatlah sebab tak guna filter attach tupas. Okey. B, E, D, A, C. Okey, 1 jawapan, 1 markah. Wah. Okey. Terbaiklah Fitriana. Bagus. Okey. Okey, yang ini soalan dia tak ada jawapan. Murid kena bagi jawapan kat sini. Kalau kita tengok rajah ni, dia ada bagi rajah dengan soalan saja. Dia tak ada pun nama, dia bagi apa ni, kita kata nama-nama tu. Maknanya murid kena fikir sendiri. Okey. So, rajah 2 menunjukkan lakaran imej yang telah dilakarkan menggunakan Macromedia Freehand. Senaraikan tool yang digunakan untuk menyuruh imej pada ruang jawapan. Okey. So murid kena fikir tools tu. Macam soalan nombor 1 tadi, dia dah bagi kan? Dia dah bagi. Sekarang ni nama tool tu tak ada. So murid pun kena ingat nama tool tu. Yang ada pen tu, line tu semua tu cikgu kan? Pandai ya. Come on cikgu. Okey. Apa jawapan dia? Kita minta ni cikgu. Salah satu AJK Club Bling Malaysia, iaitu John. Ya, boleh John? Okey John. Boleh. Yang pertama tu rectangle tu. Okey, rectangle tu. Yang kedua
boleh guna subselect tool. Okey. Yang ketiga boleh guna pencil tool. Pencil tool. Okey. Rectangle tool. Rectangle betul satu. Oh, subselect tool. Okey, pencil tool. Okey. Baik, adakah John. jawapan ni saja ke ada? Tak, lagi ada cikgu. Okey, kita bagi. Siapa? John nak suruh siapa pula jawab, John? Sylvia, cikgu Sylvia. Sylvia. Boleh Sylvia? Apa lagi? Overtool, Overtool, pen tool dengan line tool. Okey, dengan line tool. Okey, so tool lain pun boleh juga. Overtool. Okey, overtool, pen tool, line tool. Okey. Ada lagi? Ada lagi kawan-kawan? Iza. Ya, Iza? Boleh guna Bezigon tool juga. Okey, Bezigon tool. Okey, good, bagus. Alright, itu dia jawapan bagi untuk soalan ini, cikgu. Okey, kita nak berhenti dulu. Selepas ini akan ada lagi soalan yang lain yang cikgu nak kongsikan kepada anda. Ataupun selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Opa Akmal. Wah, dah tukar nama dah. Okey, sekarang ni kita nak ke soalan yang ini, cikgu. Ya. Okey, cikgu silakan. Okey, soalan seterusnya. Jadual 1 menunjukkan objek dan hasil gabungan yang telah dihasilkan. Tuliskan fitur gabungan yang betul pada ruang jawapan. Tadi kita ada belajarkan tadi fitur gabungan kan? Betul. Okey, so kita sekarang ni tadi objek lain, sekarang cikgu bagi objek lain pula. Okey, objek asal sebelah kiri, kemudian hasil gabungan dia sebelah kanan. Okey. So saya minta murid bagi jawapan. Kita minta Oni Izzah. Oni Izzah. Oni ke Nuna? Saya pun tak tahu dah, confused. Okey, Izzah, silakan. Yang pertama, pencantuman. Okey. Yang kedua, persilangan. Okey. Yang ketiga, penolakan. Penolakan. Okey, murid-murid betul ke murid-murid? Ke ada jawapan lain? Okey. Siapa nak bagi jawapan? Mungkin ada jawapan yang lain? Mungkin ada jawapan lain? Ataupun jawapan yang diberikan oleh... silakan. Yang kedua itu penolakan. Okey, penolakan. Okey. Yang bawah sekali itu persilangan, intercept. Okey. So kalau kita dia tengok terbalik tadi. Terbalik daripada tadi. Okey. Tengok kita tengok jawapan betul tak? Okey, yang pertama pencantuman. Okey, union. Okey, betul. Kita gabung dua objek tu. Yang kedua penolakan. Dia punch. So objek yang atas tu dia tolak objek yang bawah, so jadi bentuk bintang tepi tu. Okey, so tadi jawapan Izzah kurang tepat lah. Dia bertukar dengan jawapan bawah. Kat bawah ni soalan dia, jawapan dia persilangan. Persilangan. Okey, so dia bersilang di antara sini objek ni. So yang kat dalam ni dia ambil ni. Ni persilangan. Itu persilangan. Yang punch ni dia ambil yang luar je. Yang ni. Okey. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, ini soalan bahagian B, mengaplikasi. Okey, soalan B dia ada 10 markah. Okey, mungkin markah dia ada 2 tambah 8. Mungkin ada soalan dia 2 tambah 4 tambah 4. Okey, mungkin ada soalan dia 4 tambah 3 tambah 3. Oh, dia ni cikgu. Dia adalah pengiraan dia lah. Okey. Tapi sebab ni SPM 2021 KSSN tahun baru, kita pun tak tahu sebenarnya bentuk soalan dia Akmal. Oh, betul juga. So kita ini andaianlah kita mungkin soalan dia keluar macam ni daripada contoh-contoh yang diberi oleh lembaga peperiksaan lah. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebahagian logo yang dihasilkan. Okey.
menggunakan makromedia freehand. Senaraikan 2 tu yang boleh digunakan untuk menghasilkan logo tersebut. Logo kat sini ni, apa tu yang digunakan? Okey. Terangkan langkah menghasilkan logo tersebut. 8 markah. You kena cerita langkah step by step. Sebab tu cikgu suruh hafal tadi kan? Okey. Okey. So, dalam kertas jawapan dalam buku soalan dia bagi macam ni lah. Dia tak bagi nombor sebenarnya. Saya letak nombor lah. Untuk menyenangkan lah. Untuk menyenangkan. Okey. So, contoh jawapan. Yang pertama. Siapa nak jawab bagi soalan ini? Siapa nak cuba? Okey, Alif. Okey, silakan Alif. Okey, A1 polygon tool. Polygon tool. Yang kedua rectangle tool. Polygon tool nak buat apa, Alif? Polygon tool kita nak buat segitiga tu. Segitiga. Okey. Ada lagi jawapan lain? Ada jawapan lain ke? Kawan-kawan yang lain atau nak Polygon cuba? Kalau salah pun tak apa cikgu, kita belajar kan? Ada. John. Okey. Nampak John dan Fitriana berebut. Want to som lah. Obatul. Okey, so obatul nak buat apa tadi? Buat bentuk bujur tadi. Okey, obatul. Kalau tadi John, apa jawapan dia John? John, apa jawapan dia John? Line tool. Line tool. Line tool. Line tool nak buat apa John? Untuk garis sikit. Ada garisan kat depan tu je? Tak ada cikgu, sorry. Okey, ada garisan tapi kita kena cantum satu persatu. Jom, kalau line tu. Kalau kita buat line dia tak bercantum sama satu, dia tak boleh warna kat dalam tu. So, ini maknanya kita gunakan tool yang paling tepat lah. Tool line tu boleh juga guna. Okey, satu lagi kita boleh gunakan pointer. Pointer dia untuk kita pilih objek yang kita hasilkan. Contohnya kita buat bentuk bulat. Okey. Tadi kita buat bentuk petak. Okey. Kemudian kita buat bentuk bulat kat sini. So, kita gunakan pointer ni untuk pilih kedua-dua objek tersebut. Okey. So, bahagian B. Ada nak bagi jawapan bahagian B? Ada sesiapa? Sylvia nak cuba ke Sylvia? Sylvia. Nombor 1 ni rectangle tool. Lukis bentuk segi empat. Okey. Lukis segi empat. Yang kedua bertindih dengan segi empat. Okey. Yang ketiga klik dan pilih bentuk segi empat dan segitiga. Okey. Lagi? Yang keempat klik menu modify. Pilih combine. Okey. Dan path. Okey. Yang kelima klik over tool. Lukis bentuk bujur bertindih dengan segi empat. Okey. Kemudian klik dan pilih bentuk bujur dan segi empat. Okey. Kemudian klik menu modify, pilih combine dan path. Okey. Betul cikgu jawapan dia cikgu Betul lah, tapi ada sikit yang kurang tepat. Okey cikgu, sebelum kita nak menamatkan kita punya pembelajaran pada petang ini, mungkin cikgu nak berikan secara rumusan, beri rumusan secara ringkas cikgu. Okey, untuk menjawab soalan ni, pastikan murid-murid baca arahan dia betul-betul. Apa kehendak soalan. Okey. Arahan dia senaraikan, padangkan, kategorikan. Itu arahan dia. Kalau ada jawapan dia, beri pilihan jawapan, tengok jawapan tu dan tulis pilihan jawapan tu ikut sama apa yang diberikan. Okey, kalau ada stimulus atau gambar rajah, tengok gambar rajah tu betul-betul. Dalam gambar rajah tu mungkin ada jawapan yang boleh bantu kita menjawab soalan. Alright. Okey, untuk langkah kerja yang terakhir ni, kalau boleh tulis satu langkah kerja, satu baris. Jangan mula-mula
ringkaskan langkah kerja tu supaya senang pemeriksa tanda jawapan Baik. Cikgu, terima kasih banyak cikgu dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On Kuala Lumpur. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akmal Nazri dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Stay safe guys. Bye-bye. Didik TV KPM. Saya Sharon James, ibu kepada Erika Michael. Harapan saya untuk anak saya untuk SPM tahun ini adalah semoga dia mendapat keputusan yang cemerlang. Saya juga berharap agar anak-anak SPM tahun ini tidak berputus asa dalam meneruskan perjuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Iruimi Wati binti Mohamid. Saya ibu kepada Muhammad Fairuz bin Romzi. Harapan untuk anak saya Muhammad Fairuz ialah pertama, terus berusaha untuk capai keputusan yang terbaik. Dua, jangan putus asa. Selagi belum exam, selagi itu masih ada harapan. Tahu? Tiga, don't worry. Doa Umi selalu ada untuk awak. Okay? Bye. Saya Tan Mui Ling, ibu kepada anak nama Pau Ken Yip dalam kelas 5M. Harapan saya untuk anak saya dalam SPM yang akan datang ini mendapatkan keputusan yang agak baik supaya dia dapat memasuki universiti yang dia dikehendaki. Good luck.